Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, sekali lagi kita uh, bersiaran meneruskan slot CDL, Connecting Dot Learning, Cluster IPG. Pada minggu ini seperti biasa anda semua bersama saya Dr. Abdul Hadi bin Makdawi selaku koordinator CDL Cluster IPG akan meneruskan untuk slot minggu ini bersama-sama dengan Datuk Dr. Mahendra Singh untuk slot snippet online dan saya bawakan seorang lagi pembentang pada minggu ini iaitu Cikgu Jamal Yusufi dari College Vocational yang akan berkongsi berkenaan dengan berkaitan dengan uh, sistem pendidikan teknik vokasional. Ya, baik, untuk tidak melengahkan masa, saya dengan ini ingin menyerahkan kepada Datuk Dr. Mahendra Singh untuk slot snippet online. Dipersilakan Datuk. Pertama sekali saya nak ucap kepada semua, terima kasihlah kepada anchor kita dalam program CDL ni, hands on, kerana dapat bersama dengan kita dan kepada semua peserta bagi sesi pada petang ini. A journal is not a diary. Kenapa saya pilih tajuk ni? Saya sangka dalam banyak-banyak profession guru ni dia banyak berfikir. Banyak juga buah fikiran mereka yang sangat berharga. Untuk perbincangan hari ini saya banyak mengambil iktibar daripada penulisan oleh Robin Sharma. Robin Sharma ni dia banyak menulis. Antara buku beliau yang pertama yang saya baca dan saya cukup percaya dengan konsepnya, Leadership Without a Title. Saya pernah menjadi pemimpin tanpa apa-apa jawatan. Maka bila saya baca buku beliau, saya rasa, inilah benarnya apa yang kita telah lalui. Dan di luar sana, ramai di antara anda memainkan peranan pemimpin tanpa mempunyai apa jua satu jawatan hakiki dalam organisasi. Maksudnya, kita boleh jadi pemimpin. Kita boleh diberi peluang untuk memimpin satu program, satu jawatan kuasa, satu projek, khususnya di sekolah, di PPD, di JPN atau di mana kita tinggal, tempat komuniti kita dan sebagainya. Aspek atau tajuk hari ini, A Journal is not a Diary, datang daripada buku sebelah kanan yang dipaparkan sebelah kanan, Life Lessons from the Monk Who Sold His Ferrari. So tuan-tuan puan, mari kita lihat slide yang berikutnya. Bila kita lihat, a journal is not a diary. A diary is a place di mana kita tulis, okey besok ada appointment, besok ada mesyuarat ni, besok ada nak pergi ke hospital untuk appointment. That's your record of events. Tapi journal adalah satu tempat, satu rekod tentang apa yang kita lakukan, tetapi analisisnya, penilaian kita terhadap satu event, peristiwa, satu idea, satu pemikiran kita pada hari itu. Satu penilaian dan analisis tentang pemikiran kita pada hari yang berkenan atau hari yang lain. Di situlah kita buat buah fikiran kita dari perspektif analisis dan penilaian tentang perkara yang berlaku. Umpamanya, kadang-kadang kita ada di sekolah dan kita lihat murid tu nampak senyap saja, nampak sedih dan sebagainya. Dan kita soal, dia tak beri pun penjelasan mengapa dia ada wajah sebegitu. Mungkin kerana dia dalam tingkatan 5, sebulan lagi SPM, risau dan sebagainya. Tapi dia tak nak kongsi. Perkara macam tu, peristiwa macam tu, kita balik, mungkin kita catat dalam jurnal kita dan kita mungkin kita hasilkan soalan-soalan yang mungkin ada dalam minda pelajar itu. So itu adalah satu evaluation, satu analisis
tentang apa yang kita lalui pada hari itu. Selain daripada itu, jangan lupa bahawa kita boleh tulis tentang pengalaman kita, bukan tentang peristiwa atau event atau perkara yang berlaku pada hari itu, tetapi pengalaman maupun pahit manis yang berlaku dan apa yang kita pelajari. Itu yang paling penting. The lessons learned. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam satu siri yang sebelum ini saya kata all you need is a pen, kalau tak silap saya 6 minutes and then to write. So dalam sehari memang kajian menunjukkan ia membawa satu faedah yang besar kepada proses pemikiran kita kalau kita menulis. Bukan menaik, ia menulis. Ia satu kemahiran moto yang kita lakukan dan kita fikir sebelum kita tulis dan kita rungkaikan ayat yang kita nak. Dan tidak, bila kita tulis tu, dia bukan macam skrin komputer, muncul pula satu mesej daripada rakan dan pemikiran kita mungkin hanyut ke sebelah itu. Bila kita menulis, maka fokus kita adalah pada penulisan. Tidak macam skrin komputer di mana boleh muncul maklumat lain yang boleh membawa pemikiran kita ke arah lain. Kenapa kita perlu ada journal? Dia sentiasa memberi kita peluang untuk mengambil kira apa yang kita lakukan dalam hari itu dan apa yang pernah anda lakukan sebelum itu berkait dengan apa yang anda lakukan dalam hari itu. Dan mengapa anda lakukan sebegitu? Mengapa hari itu anda belanja rakan-rakan guru dalam di bilik guru dengan cendol ke, dengan nasi lemak ke dan sebagainya? And what have you learned? Apa yang kita pelajari? So kita boleh tulis macam Robin Sharma, 10 Lessons of Life has taught me, penulisan beliau macam journal juga sebelah kanan seperti yang dipaparkan. So what have we all learned? So ambil masa. I know cikgu semua sibuk. Ambillah 10 minit untuk tulis tentang what your ideas, your thoughts, analisis. Cepat saja saya rasa bagi cikgu dalam 10 minit dia boleh tulis banyak. Next slide please. Apa faedah dia membawa satu pembangunan individu dan wisdom? Dia akan terhasil daripada pengalaman kerja kita. Hasil daripada perbincangan kita dengan ramai orang. Daripada interaksi kita dengan ramai orang. We learn from negative and also positive happenings. So kita dapat kesedaran diri dan kita cuba kurangkan kesilapan. Bila kita dah tulis apa yang berlaku yang mungkin tidak tepat, masa depan kita betulkan. Ia merupakan satu forum atau pembelajaran. Kita cakap, bila kita tulis jurnal, kita seolah-olah cakap dengan diri sendiri. Dan refleksi tingkah laku kita sendiri. Kita belajar dari masa, daripada peristiwa, perkara dan lain-lain. Dan dia menggalakkan deep thinking. Saya cukup percaya dengan ni, deep thinking. Dalam buku Ken Barnes tu, dia kata ada 3 jenis punya thinkers ni. Yang first level tu ialah superficial thinkers. Superficial ni dia belajar pun hanya untuk lulus peperiksaan. Yang kedua, strategic thinker. Strategic thinker, dia belajar kadang-kala dia pergi, bila keluar je semester bermula, dia pergi tengok soalan peperiksaan. Oh, tahun lepas dah keluar ni. Oh, tahun ni mungkin keluar ni. So, dia strategic learner. Tapi yang deep learner, dia persoalkan apa yang berlaku, apa yang belajar, apa peristiwa, apa pengalaman yang dilalui. So, remember, superficial thinker or learner, strategic thinker or learner, dan deep thinker or deep learner ni, deep learner dia soal. Bukan saja soal untuk think out of the box, tapi deep learner dia menyoal why is the box there? Kenapa perlu ada kotak? So deep thinking ini adalah sangat penting dalam kalangan kita sebagai guru. Sememangnya penting untuk semua. Kita boleh mencatat isu-isu penting dan apakah strategi untuk menyelesaikan atau merungkai kejayaan. Saya suka kata-kata hikmah oleh Robin Sharma dan saya paparkan di sini.
I've learned that everything happens for a reason. Every event has a why, and all adversity, iaitu cabaran-cabaran, adversity, teaches us a lesson. Never regret your past. Jangan kita rasa kesal tentang apa yang berlaku. Accept it as the teacher that it is. Kita belajar. Walaupun itu adalah from the past, kita jangan rasa kesal. Ilmu itu boleh datang daripada pelbagai sumber dan carilah ruang dan peluang untuk tulis jurnal anda. Remember, kita boleh dapat ilmu daripada sembang profesional, sembang santai dengan rakan-rakan. Kita tahu buku adalah beban latihan untuk minda. Books are the training weights of the mind. Remember, as teachers, we must always be positive. Kerana anak murid kita sentiasa melihat dan nak mencontohi kita. Dan akhir sekali, if children can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Terima kasih di atas kesabaran semua untuk bersama pada hari ini. Sekian. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada Datuk Dr. Mahendra Singh di atas perkongsian yang amat menarik sebentar tadi. Perkongsian yang bertajuk A Journal is not a diary. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan oleh Datuk Dr. Mahendra sebentar tadi dapat meningkatkan kecakapan kita khususnya dalam penulisan jurnal dan akhirnya membantu kita menjadi seorang deep learner ataupun deep thinker. Baiklah, kita bergerak ke section yang berikutnya, bahagian yang berikutnya, iaitu bersama-sama dengan seorang lagi pembentang, iaitu Cikgu Jamal Yusofi bin Abdul Rahman dari College Vocational, yang akan membentangkan tajuk pembentangan beliau adalah Sistem College Vocational Kementerian Pendidikan Malaysia. Sebelum itu, Cikgu Jamal Yusofi sudah ada di talian, ya? Okey. Okey, dah keluar dah. Okey. Baik, pertama saya ucapkan selamat datang ke CDL Cluster IPG. Macam inilah, ya, kita bersama dengan audio kita semakin lama semakin bertambah sekarang ni, ya. Dan saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih, ya, kepada Cikgu Jamal kerana sudi menerima pelawaan saya walaupun notis yang diberikan agak singkat, ya. Sudi berkongsi-kongsi dengan kita satu lagi tajuk yang saya fikir kerap ataupun seringkali dibicarakan di peringkat negara kita, bukan negara kita, seluruh dunia sebenarnya, ya. Jadi kita sama-samalah, ya, mendengar apa yang dikongsikan oleh Cikgu Jamal, dan seperti biasa kita akan mulakan dengan perkongsian input oleh Cikgu Jamal dan di akhir itu kita sediakan ruang untuk Q&A, ya, di hujung nantilah, ya, di hujung rancangan, dan juga linknya untuk kehadiran hari ini akan diedarkan di hujung rancangan kita lah, ya. Hujung sesi kita. Baik, sebelum saya serahkan kepada Cikgu Jamal, ya, saya ingin memperkenalkan dululah kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang ada di talian, ya, ataupun yang bersama-sama kita lah, ya. Baik, Cikgu Jamal Yusofi bin Abdul Rahman ini merupakan Ketua Jabatan Perniagaan, ya, di College Vocational Kuala Selangor, ya, Selangor Darul Ehsan, ya. Jadi Cikgu Jamal ni, ya, saya panggil Cikgu Jamal lah, ya. Boleh. Apa nama ni, merupakan seorang yang mempunyai pengalaman yang luas lah, ya. Beliau terlibat, ya, banyak terlibat dalam sebagai penyelaras OBE ataupun outcome based education, ya. Betul, ya,
outcome based Betul. education ya, Betul. dan akreditasi induk College Vocational Kuala Selangor. Pernah terlibat sebagai panel penggubal kurikulum ya, Diploma Vocational Malaysia, pemasaran College Vocational Kementerian Pendidikan Malaysia, sebagai facilitator kursus pendidikan umum College Vocational ya, dan juga merupakan mantan panel penasihat program Diploma Pemasaran Segi College Kota Damansara ya, dan juga pernah menjadi ketua jaminan kualiti College Vocational ERT setapak ya. Jadi dengan pengalaman yang luas itu ya, kita apa nama ni, seronoklah, gembira menerima kehadiran ya apa Cikgu Jamal ya. Mudah-mudahan kita dapat apa nama ni, memanfaatkan dalam kerja buat kita dan seterusnya, meningkatkan kecekapan kita lah ya, berkongsi-kongsi kemahiran, pengetahuan ya. Baik, saya dengan ini menjemputlah Cikgu Jamal Yusof ya untuk memulakan pembentangan. Jadi saya serahkan terus kepada Cikgu Jamal, dipersilakan. Boleh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator, Okay. Doktor. Okey. Pertama sekali saya ingin ucapkan jutaan terima kasihlah kepada pihak IPG kerana sudi menjemput saya untuk membuat sesi perkongsian dalam sesi CDL, okey, kluster IPG. Okey, hari ini saya memang macam doktor cakap lah, short notice, malam baru dapat tahu hari ni dah bentang kan. So insyaAllah lah saya cuba sebaik mungkin untuk untuk kita sama-sama dapat benefit lah daripada tajuk saya hari ni, iaitu Sistem College Vocational Kementerian Pendidikan Malaysia. Okay, sebelum tu saya sebenarnya pilih tajuk Sistem College Vocational Kementerian Pendidikan Malaysia ni sebab saya rasa terpanggil jugalah. Okay, saya di Sistem College Vocational ni dah agak lama, okay, daripada mula Sistem College Vocational ni diperkenalkan, saya dah terlibat lah ya. So sepanjang 10 tahun College Vocational ni dah beroperasi, okay, saya lihat masih ramai lagi pihak yang sebenarnya tak tahu apa sebenarnya sistem College Vocational ni. Bagaimanakah dia berbeza dengan apa yang ada di sistem pendidikan sedia ada ni. Okey, jadi memandangkan perkongsian ni pun adalah dengan warga-warga IPG. Jadi saya rasa tajuk ni amat sesuai lah. So warga-warga IPG pun saya pasti ada yang juga masih tidak jelas dengan konsep College Vocational. Okey. Okey. So bagi sebelum saya teruskan dengan kandungan kita. Okey, untuk hari ini saya akan dedahkan kepada, saya akan berkongsilah kepada tuan-tuan dan puan-puan, okey, beberapa elemen dan sistem College Vocational agar tuan-tuan dan puan-puan dapat gambaran jelas lah apa sebenarnya College Vocational KPM ni. Okey, antara elemen-elemen yang saya akan sentuh adalah yang pertama sekali kita akan lihat sedikit latar belakang lah tentang penubuhan College Vocational ni. Okay. Kemudian kita juga akan lihat bilakah sebenarnya sistem College Vocational ni ditubuhkan. Okay. Kemudian kita juga akan lihat bagaimanakah operasi sistem College Vocational ini dijalankan dan apakah pengiktirafan yang telah diperolehi oleh College Vocational yang ada di seluruh negara ni.
siapakah sasaran utama college vocational. Okay. Kemudian kita juga akan lihat apakah kelebihan-kelebihan belajar di college vocational KPM, serta akhir sekali kita juga akan lihat kemenjadian produk pelajar daripada college vocational KPM. Okay. Kita mula dengan elemen yang pertama, iaitu kita lihat latar belakang college vocational. Okay. Sebagai pengenalan pada latar belakang ini, okay, kita sedar zaman pada waktu sekarang industri di negara kita mengalami kekurangan tenaga kerja mahir, terutamanya tenaga kerja mahir yang daripada tenaga pekerja tempatan. Okey, hasil daripada kekurangan ini, okey, kita lihat okey, pada tahun 2010, okey, 60% daripada 1.5 juta pekerjaan yang dicipta, okey, memerlukan pekerja-pekerja yang mahir dalam bidang TVET. Okey, dan 60% tu kita lihat, okey, daripada 1.5 juta adalah 900,000 orang pekerja. Okey, bagi menyahut kekurangan ini, okey, salah satu daripada kementerian yang ada dalam kerajaan kita, iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia, telah cuba membantu untuk menyelesaikan masalah ini dengan melaksanakan transformasi pendidikan vocational di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Okay. Di bawah transformasi pendidikan TVET ini, okay, kita lihat pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah menetapkan satu hala tuju TVET yang jelas di bawah KPM, iaitu menyediakan lepasan TVET yang berpengetahuan dan berkemahiran yang memenuhi, bukan saja berpengetahuan dan berkemahirannya, juga memenuhi keperluan industri dan menyumbang kepada ekonomi negara berpendapatan tinggi. Okay. Hala tuju ini menunjukkan bahawa, okay, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia sedar akan keperluan tenaga kerja negara, okay, dan melalui inisiatif transformasi pendidikan vocational ini, pihak KPM ingin menghasilkan pelajar-pelajar ataupun murid-murid yang apabila tamat sahaja pengajian mereka, mereka ini masuk ke industri dalam keadaan ready for work. Bererti apabila mereka masuk, pihak industri tidak lagi perlu menyediakan latihan asas kepada mereka. Jadi mereka masuk ni dalam keadaan yang terus boleh bekerja. Okey. Jadi majikan hanya perlu menerangkan tentang apakah skop tugas mereka dan mereka boleh melaksanakan tugas-tugas mereka tanpa bantuan yang banyaklah, ya. Jadi di bawah transformasi pendidikan vocational Kementerian Pendidikan Malaysia ini, okey, Kementerian Pendidikan Malaysia menawarkan ada 6 program di bawah program TVET KPM. Yang pertama adalah program college vocational, yang kedua adalah sekolah menengah teknik, yang ketiga adalah program vocational menengah atas ataupun kita gelar akronimnya PVMA. Kemudian kita Kementerian Pendidikan Malaysia juga ada perantis industri menengah atas ataupun PIMA. Okay. Kemudian ada menawarkan juga mata pelajaran vocational di sekolah-sekolah biasa MPV. Okay. Dan akhir sekali yang keenam adalah sekolah menengah pendidikan khas vocational atau SMPKV. Okay. Untuk tujuan hari ini, okay, saya tidak berhasrat untuk menerangkan setiap satu daripada program TVET KPM ni, tapi saya hanya ingin menjurus
kepada program TVET KPM yang pertama, iaitu College Vocational. Okey. Jadi penubuhan College Vocational ni bermula dengan apabila mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Pendidikan JPP kali ke-195 pada 20 Disember 2010. Okey. Meluluskan pelaksanaan transformasi pendidikan vocational dan teknikal. Okey. So seperti mana yang kita semua tahu, sebelum kewujudan college vocational, sistem vocational dan teknikal di Malaysia diterajui di KPM oleh sekolah-sekolah menengah teknik dan sekolah-sekolah menengah vocational. Okey. Jadi selepas sahaja pelaksanaan transformasi pendidikan vocational dan teknikal ni, rombakan sistem pendidikan teknik dan vocational ini ingin menyediakan laluan kerjaya pendidikan yang lebih jelas. Kerana sebelum ini, melalui sistem sekolah menengah teknik dan sekolah menengah vocational, ramai juga lulusan-lulusan daripada SMC dan SMV ini tidak mempunyai laluan kerjaya yang jelas. Mereka tidak jelas ke manakah mereka patut pergi. Selain daripada itu, transformasi ini juga ingin memastikan pelajar-pelajar di aliran vocational dan teknikal tidak terbatas kepada mempunyai kelayakan sijil kemahiran Malaysia sahaja. Kementerian Pendidikan Malaysia menginginkan pelajar-pelajar di aliran vocational dan teknikal mempunyai diploma ataupun diploma lanjutan hasil daripada pendidikan mereka. Dan dengan itu, setelah diluluskan di JPP ini, sekolah-sekolah menengah teknik dan sekolah menengah vocational telah dinaik taraf dan ditukar namanya kepada College Vocational. Pelaksanaan ini berkuat kuasa pada 1 Januari 2012 di bawah pindaan Akta Pendidikan 1996, Akta 550. Jadi pada Januari 2012, kumpulan College Vocational Rintis yang pertama telah ditubuhkan. Kumpulan ini terdiri daripada 15 buah KV Rintis. So KV-KV Rintis ini menerajui laluan bagi KV-KV yang sedia ada sekarang. Menerajui laluan bagi sekolah-sekolah menengah vocational dan teknikal yang pada waktu itu masih lagi belum dinaik taraf. So 15 college vocational ini merupakan penanda aras kepada naik taraf sekolah menengah vocational dan teknikal yang lain kepada college vocational. College vocational melalui pindaan Akta Pendidikan 1996 ini menggunakan kurikulum baru yang digelar sebagai Kurikulum Standard College Vocational atau kami gelar sebagai KSKV. Dan KSKV ini berasaskan standard kemahiran pekerjaan kebangsaan dan juga diiktiraf oleh lembaga peperiksaan. Isu yang kerap timbul dengan sistem college vocational ini pada awal penubuhannya ialah kesangsian masyarakat apabila college vocational ini tidak menawarkan sijil pelajaran Malaysia. So sehubungan dengan itu, pihak induk bagi college vocational iaitu bahagian pendidikan latihan dan technical dan vocational telah bekerjasama dengan pihak lembaga peperiksaan untuk memastikan kelayakan yang ditawarkan oleh college vocational boleh diterima pakai sama seperti sijil pelajaran Malaysia. Jadi setelah college vocational rintis yang 15 buah tu telah berjaya dinaik taraf,
kumpulan kedua dan ketiga sekolah menengah teknik dan vocational juga telah dinaik taraf kepada college vocational. Pada waktu sekarang, terdapat 86 buah college vocational yang berada di seluruh negara termasuk juga Sabah dan Sarawak. College vocational yang 86 ni terbahagi kepada 10 zon mengikut negeri ataupun kumpulan-kumpulan negeri masing-masing. Zon-zon ni terbahagi kepada zon utara yang terdiri daripada negeri KV-KV yang terletak di zon Kedah, Perlis dan Pulau Pinang. Zon Perak, kemudian kita ada zon Kuala Lumpur, Selangor, zon Negeri Sembilan, Melaka, zon Johor, zon Pantai Timur iaitu Kelantan, Terengganu, zon Pahang, kemudian kita ada zon Sabah dan zon Sarawak. Jadi setakat tahun 2022 kita dapat lihat dalam statistik ni 86 KV enrollment bagi 86 KV berjumlah 50,829. Jumlah tenaga pengajar bagi 86 college vocational ni adalah 9,256 dan bilangan program pada waktu itu pada waktu 2022 ini adalah 36. Tapi jumlah program yang ditawarkan setakat 2023 telah berubah kepada 35. Seterusnya kita lihat pula bagaimanakah sistem pengajian di college vocational ini dilaksanakan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, college vocational KPM merupakan program single entry, single tier di mana pelajar-pelajar college vocational adalah lepasan-lepasan sekolah harian daripada sekolah harian bermula daripada umur 16 tahun. Kalau duduk di sekolah harian 16 tahun ni adalah pelajar tingkatan 4 lah. Jadi pengambilan bagi college vocational buat masa sekarang, majoriti daripada college vocational pengambilannya adalah selepas tingkatan 3 sekolah harian dan majoriti daripada college vocational tidak mengambil tidak ada pengambilan khusus di peringkat diploma dan selain daripada pelajar-pelajar yang sememangnya telah pelajar peringkat sijil di college vocational, kecuali ada beberapa KV yang sekarang ni juga menawarkan entry di peringkat diploma bagi lepasan-lepasan SPM. Tapi bilangan KV-nya adalah sangat terhad dan hanya bagi program-program pertanian. So apabila pelajar-pelajar lepasan tingkatan 3 ini memasuki sistem college vocational, mereka akan melalui pengajian selama 2 tahun di peringkat sijil. Di peringkat sijil ni ia berkonsepkan 2 pensijilan. Sijil pertama yang mereka akan perolehi di tahap sijil ini adalah Sijil Vocational Malaysia. Sijil Vocational Malaysia ini telah diiktiraf oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia sebagai taraf dia adalah setara dengan Sijil Pelajaran Malaysia. Apa maksudnya ni? Setara means sijil SBM ni, Sijil Vocational Malaysia ni boleh juga diguna pakai untuk memohon pekerjaan sebagai penjawat awam dan juga boleh digunakan untuk memohon ke institusi pengajian tinggi. Setelah selain daripada itu, pelajar-pelajar di peringkat sijil di college vocational juga akan memperolehi sijil kemahiran Malaysia pada tahap 3 yang dianugerahkan oleh pihak Jabatan Pembangunan Kemahiran di bawah Kementerian Sumber Manusia di bawah kurikulum mereka iaitu National Occupational Standard. So di peringkat sijil saja pelajar college vocational telah memperolehi 2 jenis kelayakan yang berbeza yang dianugerahkan oleh 2 badan penjaminan kualiti yang berbeza. Setelah selesai 2 tahun pembelajaran di peringkat sijil, mereka
sekiranya layak. Sekiranya layak, ada disclaimer dia bukan guarantee So sekiranya memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, mereka akan meneruskan pengajian mereka ke peringkat pengajian tinggi, iaitu di peringkat diploma atau digelar sebagai Diploma Vocational Malaysia. Okey, di tahap ini, okey, sistem pengajian kolej vocational, okey, telah dianugerahkan akreditasi, okey, oleh dua badan penjaminan kualiti pengajian tinggi negara, iaitu pihak Agensi Kelayakan Malaysia, iaitu MQA, dan juga Malaysian Board of Technologies ataupun MBOT. Okey, mereka melalui fasa diploma ini, okey, selama 2 tahun, di antara 2 tahun 4 bulan hingga 2 tahun 6 bulan, bergantung kepada bidang yang mereka pilih. Okey, jadi apabila mereka melalui program diploma di kolej vocational ini, okey, kurikulum yang ditawarkan di peringkat ini, okey, perlu patuh kepada Kerangka Kelayakan Malaysia ataupun MQF. Okey, jadi dia perlu patuh pada tahap kelayakan yang ternyata dalam MQF, which is untuk tahap diploma adalah tahap 4 MQF. Kemudian program diploma kolej vocational juga perlu patuh kepada semua hasil pembelajaran yang dinyatakan dalam MQF, okey, iaitu 5 kluster learning outcome MQF, dan juga sistem kredit bagi tahap diploma ni perlu patuh kepada MQF juga, iaitu sistem kredit yang berasaskan beban pelajar. Okey, program diploma ini akan berlangsung selama di antara 2 tahun 4 bulan hingga 2 tahun 6 bulan mengikut bidang, dan kemudian setelah tamat pembelajaran di peringkat diploma, okey, diploma mereka ini yang telah memperolehi akreditasi daripada pihak MQA dan MBOT boleh diguna pakai oleh graduan-graduan kolej vocational untuk memohon sambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Okey, jadi itu adalah sistem pembelajaran yang diamalkan di kolej vocational. Dia terpecah pada 2 peringkat, satu sistem sijil tahap 3 dan satu lagi adalah sistem diploma di bawah MQA dan MBOT. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, okey, setakat hari ini, okey, kita ada 86 buah KV yang menawarkan 606 program diploma, dan ini statistik yang lama sikit So buat masa sekarang kesemua program diploma di kolej vocational telah memperolehi akreditasi penuh, sama ada daripada pihak MQA ataupun daripada pihak MBOT. Okey, dan pada waktu sekarang kolej-kolej vocational sekarang dalam fasa untuk akreditasi pematuhan lah. Kalau MQA 04 dan MBOT ni XRA new cycle Okey, so dengan fakta ini, okey, dengan fakta ini di mana 100% program diploma di kolej vocational telah memperoleh akreditasi penuh, okey, maka sistem kolej pelajar-pelajar kolej graduan daripada kolej vocational ini tidak lagi perlu risaulah berkenaan dengan hala tuju mereka kerana kelayakan mereka telah diiktiraf oleh dua badan penjaminan kualiti yang terbesar di Malaysia. Okey. Jadi kita lihat pula, apakah program-program pengajian yang terdapat di KV KPM? Apakah program-program yang ditawarkan di KV KPM seluruh negara? Okey, program-program pengajian di KV ini telah dipecahkan kepada 10 kelompok. Okey, 10 kelompok ini terdiri daripada, yang pertama adalah kelompok program bidang perniagaan. Okay, di bawah kelompok ni kita ada 6 program, iaitu pengurusan perniagaan, ketiausahaan pentadbiran, pemasaran, pengurusan peruncitan, perakaunan dan insurans.
Kelompok yang kedua adalah kelompok bidang pertanian. Okey, kluster bidang pertanian. Okey, ada 5 program bidang pertanian yang ditawarkan di KVKPM. Yang pertama adalah agroindustri ternakan ruminan, ternakan poultry, tanaman, aquaculture dan horticulture. Kelompok yang ketiga adalah bidang teknologi mekanikal dan pembuatan. Okey, di bawah bidang ini terdapat 7 program di College Vocational iaitu teknologi otomotif, simpalan, pemesanan industri, penyejukan dan penyamanan udara, mekanisasi agro, marin, pembuatan bot. Okey, kluster yang keempat adalah bidang teknologi elektrik dan elektronik. Di bawah bidang ini ada 2 program sahaja iaitu teknologi elektrik dan elektronik. Kemudian kita ada bidang teknologi awam. Okey, ada 1 program saja iaitu teknologi pembinaan. Kemudian kita ada kluster bidang pembuatan dan pemprosesan, okey, yang mempunyai 4 program iaitu bioteknologi, pemprosesan makanan, teknologi pemprosesan kayu dan kemasan serta landscape. Kemudian kita ada bidang hospitality yang terdiri daripada seni kulineri, pengurusan pelancongan, bakery dan pastry serta kosmetologi. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, bidang ketujuh ni adalah salah satu bidang yang paling hot sekali di College Vocational okey, terutamanya bagi seni kulineri dan bakery dan pastry. Okey, kluster ke-8 adalah bidang seni reka. Okey, di bawah bidang seni reka kita ada 3 program iaitu seni reka fashion, teknologi multimedia kreatif ataupun nama barunya adalah teknologi animasi 3D. Okey. So di bawah Ketasi M-Board, okey, program teknologi multimedia kreatif animasi ini telah ditukar nomenklaturnya sesuai dengan TTAC M-Board punya manual. So nama barunya adalah teknologi animasi 3D. Kemudian yang ketiga teknologi reka bentuk grafik dan media cetak. Kluster ke-9 adalah bidang teknologi maklumat. Okay. Terdiri daripada teknologi sistem komputer dan rangkaian. Dan yang kedua teknologi sistem pengurusan pengkalan data dan aplikasi web. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, program kedua di bawah bidang teknologi maklumat juga telah bertukar nomenklaturnya, okay, bagi mematuhi keperluan M-Board. Okay. Nama baru bagi program ni adalah teknologi komputeran. Yang panjang tu dah jadi pendek. Kemudian kluster ke-10 adalah bidang perkhidmatan masyarakat yang hanya ada 1 program iaitu pendidikan awal kanak-kanak yang juga merupakan salah satu bidang yang permintaannya semakin meningkat dari hari ke hari. Okay, so ini adalah 10 kluster bidang yang ditawarkan di KVKPM. Jumlah program pengajian di bawah ke-10 bidang ni adalah 35 program. Okay, jadi jumlah KV yang menawarkan 86, jumlah program yang ditawarkan adalah 606 program. Okay, jadi siapa sebenarnya kumpulan sasaran College Vocational ni? Okay, so seperti mana yang kita lihat dalam carta ni, okay, bagi College Vocational, okay, yang asalnya sekolah menengah teknik ataupun sekolah menengah vocational, okay, asalnya sekolah menengah vocational dan sekolah menengah teknik mensasarkan pelajar-pelajar yang merupakan below average performance. Okay, so basically kita kata pelajar-pelajar yang sedikit lambat dalam pembelajaran mereka. Okay, walau bagaimanapun setelah dinaik taraf kepada College Vocational, target market bagi College Vocational telah berubah dan turut dinaik taraf. Dia dinaik taraf daripada below average performance kepada average performance. Okay, so kenapa berlakunya perubahan target market ni? Okay, perubahan ni berlaku hasil daripada naik taraf KV yang asalnya hanya menawarkan tahap sijil, okay, pada tingkatan 4 dan tingkatan 5, dan apabila dia naik taraf sebagai KV, okay, KV menawarkan peringkat sijil yang akan diteruskan oleh pelajar-pelajar ini naik ke peringkat diploma. Jadi bagi memenuhi keperluan pengetahuan di peringkat pengajian tinggi tahap 4 MQF, maka target market murid-murid sekolah yang below average performance ni tidak lagi sesuai lah. Okay, kerana bagi memasuki tahap diploma, okay, College Vocational juga perlu patuh pada syarat-syarat kemasukan yang ditetapkan dalam standard program
yang dikeluarkan oleh pihak agensi kelayakan Malaysia. Okey. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, okey, yang mempunyai anak-anak dan berminat untuk masuk ke college vocational, okey. Ni adalah target market lah kalau anak-anak tuan-tuan dan puan-puan adalah average performance, pelajar-pelajar yang sederhana. Mereka ni adalah kumpulan yang paling sesuai masuk ke college vocational. Okey, kerana di college vocational ni kurikulumnya 70% adalah kandungannya adalah berbentuk amali dan 30% sahaja berbentuk teori. Okey. So seterusnya kita lihat apakah kelebihan-kelebihan belajar di college vocational KPM ni. Okey. Ini adalah satu fakta yang jarang kita dengar lah ya. Tapi kelebihan-kelebihan ni sebenarnya adalah banyak okey, dan lain daripada yang lain. Okey, kelebihan yang pertama belajar di college vocational KPM. Okey. College vocational KPM telah memperolehi pengiktirafan daripada 4 badan penjaminan kualiti yang terbesar di negara, iaitu Lembaga Peperiksaan, Jabatan Pembangunan Kemahiran, Malaysian Qualification Agency dan juga MBOT. Okey. Kelayakan yang akan diperolehi oleh pelajar-pelajar lepasan-lepasan college vocational, okey, ada 3, okey, iaitu yang pertama Sijil Vocational Malaysia, setara 3 kredit SPM. Okey. Kemudian mereka akan memperolehi SKM tahap 3, okey, JPK yang dianugerahkan oleh JPK. Juga yang ketiga, mereka akan memperolehi Diploma Vocational Malaysia yang telah memperolehi akreditasi penuh, sama ada daripada pihak MQA atau MBOT. Okay, untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, okay, sekiranya yang tak tahulah, kalau anak-anak kita ada SKM 3 yang dianugerahkan oleh JPK, okay, ia merupakan added value lah kepada mereka apabila mereka memohon pekerjaan. Okay, so majikan-majikan bila nampak dalam resume, dalam dia punya list sijil ada SKM 3, so ni added value dan memudahkan pelajar tersebut mendapat pekerjaan. Okay, selain daripada itu, of course lah kita tahu ya, mana-mana kelayakan pendidikan tinggi, okay, perlulah ada akreditasi daripada MQA atau MBOT ataupun mana-mana badan profesional untuk membolehkan pihak majikan lah mengambil calon-calon tersebut untuk bekerja. Okay. Yang kedua, okay, kelebihan belajar di college vocational, tempoh pengajian di college vocational ni, okay, untuk seorang pelajar tu mendapat diploma adalah lebih pendek daripada diploma-diploma konvensional lain yang ditawarkan oleh institusi pengajian tinggi lain. Okay, kalau kita tengok kebanyakan institusi pengajian tinggi menawarkan diploma, tempohnya adalah 3 tahun. Tapi kalau di college vocational, okay, pelajar-pelajar kita akan memperolehi diploma dalam tempoh masa 2 tahun, antara 2 tahun 4 bulan hingga 2 tahun 6 bulan. Setengah tahun lebih awal daripada rakan-rakan mereka yang sama umur. Okay. Tambahan daripada itu, okay, kalau anak-anak kita ni masuk ke IPT, fakta yang kita dapat elakkan bila masuk IPT saja, hutang pendidikan akan menunggu mereka sejurus saja mereka tamat pengajian di institusi pengajian tinggi. Tapi di college vocational, dapat diploma je masih belum ada hutang apa-apa. Hutang pendidikan tak ada, zero. Okay, kerana pendidikan peringkat sijil dan diploma di college vocational adalah percuma. Cuma yang nak kena bayar apa? Nak kena bayar macam biasa PIBG lah. Okay, itu, dan juga kalau pelajar tu duduk di asrama, bayaran asrama lah. Selain daripada itu tak ada. Okay, semuanya di sponsor oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Okay. Yang ketiga, pembelajaran di college vocational, kurikulumnya, amalinya adalah 70% hands-on dan juga 30% sahaja adalah berbentuk teori. Dan kurikulumnya di peringkat diploma adalah berasaskan outcome based education, sama saja seperti institusi pengajian tinggi yang lain. Okay. Kemudian kelebihan keempat, okay, pelajar-pelajar yang melalui sistem vocational akan dibudayakan inovasi dalam pengajian mereka. Okay, so mereka ni setiap tahun akan melaksanakan inovasi
tak kira lah inovasi dalam bidang mereka. Okay. Selain daripada itu, mereka boleh memperoleh SKM 3 seawal umur 17 tahun. Kemudian untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, kebolepasaran graduan kolej vocational adalah amat tinggi. Seperti mana yang kita lihat di skrin ni, pada tahun 2020, 99.15%, kebolepasaran 2021, 98.91%, dan pada 2022, 99.16% kebolepasaran. Akhir sekali, kelebihan belajar di kolej vocational ini adalah dengan diploma yang mereka perolehi, diploma vocational Malaysia yang mereka perolehi, mereka juga berpeluang untuk menyambung pengajian ke IPTA dan IPTS, di peringkat sarjana muda. Jadi kalau kita tengok sini, kelebihan belajar di kolej vocational ni banyak sangat. So program ni adalah unik. Setakat ni tahu saya tidak ada lagi institusi lain yang menawarkan program yang sebegini dengan kelebihan yang macam ni. Alright. Terusnya kita lihat data kemejadian KV KPM. So kalau kita lihat di sini, antara kemejadian KV KPM adalah pencapaian World Skills Malaysia Belia ataupun WSMB. So kita lihat, tengok sini 2019, KV KPM memperolehi 2 perak dan 7 CJ kemenangan. Pada 2020 dan 2021 tiada penganjuran pertandingan akibat COVID-19, dan pada 2022 tengok pencapaian di World Skills Malaysia Belia, kita lihat kolej vocational telah memperolehi 1 emas, 3 perak, 2 gangsa dan 3 sijil kecemerlangan. Selain daripada itu, bagi pertandingan inovasi peringkat kebangsaan, kita lihat daripada 2019 sampai 2022, kita lihat ada berlakunya lonjakan yang amat ketara dalam pertandingan peringkat kebangsaan dan juga peringkat antarabangsa oleh KV KPM. Kebolepasaran graduan diploma KV secara keseluruhan ialah 99.15%, dan 71.79% memang bekerja di dalam bidang. Peningkatan sebanyak 17.42% bilangan graduan yang bekerja dalam bidang berbanding tahun 2020. Alright, berikut saya juga kongsikan, ini juga sebahagian daripada kemejadian kolej vocational. Kita lihat kolej vocational Taiping melalui program diploma teknologi kimpalan mereka telah menghasilkan wanita besi Nur Rizati Atirah Muhammad Yusof yang merupakan juru kimpal dalam air wanita pertama di Malaysia. Ini merupakan satu kebanggaan bagi sistem kolej vocational untuk menghasilkan juru kimpal dalam air wanita yang pertama. Selain daripada itu, kita juga lihat di sini, KV Arau telah menjuarai World Skills 2015, KV Datuk Lela Maharaja World Skills 2019, dan juga World Skills Asian dijuarai oleh KV Kajang pada tahun 2020. Selain daripada itu, Kolej Vocational Pertanian Teluk Intan telah dianugerahkan International Special Award by World Innovation Intellectual Property Association ataupun WIIPA, serta Special Awards by Toronto International Society of Innovation and Advanced Skills (TCIAS) dan Gold Award ICANN 2020. Kita juga lihat graduan kita diberikan anugerah diraja UMP. Selain itu, kita juga lihat kisah kejayaan graduan Kolej Vocational menjadi usahawan. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon maaf tadi terlupa saya terlupa nak maklumkan pada tuan-tuan dan puan-puan, matlamat Kolej Vocational KPM adalah menghasilkan 70% daripada graduan Kolej Vocational merupakan job seekers ataupun tenaga kerja secara mahir bagi industri, 20% melanjutkan pengajian dan ke peringkat yang lebih tinggi, dan 10% merupakan sasaran untuk usahawan dalam bidang. Mereka ni adalah job providers. So kalau kita nak simpulkan, matlamat Kolej Vocational ni menyediakan 80% pekerja di bidang industri. Cuma bezanya 70% will be job seekers in the industry, semi-skilled workers, dan 10% lagi adalah
sebagai job providers, okay, kepada industri. Right, selain daripada pelajar, kita juga College Vocational KPM juga mendapat pengiktirafan bagi tenaga-tenaga pengajar mereka melalui anugerah ikon TVET KPM dan juga pemenang Global Anugerah Guru Berdedikasi Cambridge dan juga guru apa tadi, guru pakar industri mentor pengajar TVET Major Major Jalil Muhammad daripada College Vocational Taiping. Okay, so dengan itu, okay, itu adalah sedikit sebanyaklah yang saya dapat kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan sistem college vocational. Saya rasa sekarang kita dah masuk ke slot Q&A lah. So sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai soalan, okay, bolehlah ajukan sama ada di chat atau terus live lah dengan saya. Okay, so saya buka floor. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan punya soalan. Okay, kalau ada soalan tuan-tuan dan puan boleh ajukan terus pada Cikgu Jamal atau menaip di ruangan chat. Okay, sementara menunggu soalan tu, soalan daripada audiens, mungkin saya boleh bertanya kot. Boleh. Sila Dr. Hadi. Okey. Baik, kalau saya nak tanya berkenaan dengan ni, tenaga pengajar apa tu college vocational ni. Okay. Satu ketika dulu, kalau kita masa sekolah vocational dulu, sekolah menengah teknik, Okay. kebanyakan guru tu datangnya dari maktab perguruan teknik, Betul. okey, dan juga mungkin sebahagian daripada Universiti Teknologi Malaysia. Betul. Tapi sekarang ni macam sekarang ni di IPG ataupun Institut Pendidikan Guru Teknik tu tidak lagi menghasilkan guru-guru teknikal lah. Jadi dari segi penyediaan tenaga pengajar tu untuk melatih pelajar-pelajar vocational ni macam mana sekarang ni? Okey. Terima kasih Doktor atas soalan tu. Okey. Macam Doktor cakap tadi, asalnya sebelum ni Maktab Perguruan Teknik dan juga UTM tu merupakan pembekal tenaga pengajar utama lah bagi sekolah-sekolah menengah teknik dan sekolah vocational. Okey. Tapi setelah dinaik taraf kepada college vocational, okey, keperluan tenaga pengajar tu, kelayakan tenaga pengajar tu telah berubah lah. Perubahan ni adalah hasil daripada keperluan college vocational untuk memenuhi standard program yang ditetapkan oleh pihak MQA dan juga pihak MBOT. Okey, jadi untuk tenaga-tenaga pengajar di college vocational, okey, dalam standard program bagi setiap bidang, syarat utamanya mereka ni perlulah mempunyai kelayakan akademik dalam bidang yang diajar lah. Okay, so pendek kata macam saya program bisnes kan. So kalau pensyarah tu dia mengajar, cikgu tu dia mengajar program perakaunan, untuk melayakkan dia mengajar di peringkat diploma, kena ada ijazah sarjana muda perakaunan lah. Okay. Dan bagi peringkat sijil pula, okay, peringkat sijil ni sijil ikhtisas memang masih kena ada. Tapi untuk membolehkan mereka ni jadi tenaga pengajar SKM, mereka ni kena ada sekurang-kurangnya SKM tahap 3 dan 5 lah. Okay, kalau tahap 3 tu baru tenaga pengajar, tahap 5 tu dah boleh jadi pegawai penilai dalaman lah. So akibat perubahan keperluan syarat tenaga pengajar tu,
tenaga pengajar kolej vocational ni itulah feeder dia daripada IPG tu kurang lah. Macam baru-baru ni saya terlibat dengan temuduga SPP. Okay. Kita tengok calon-calon yang kolej vocational ni, majoritinya ada kelayakan dalam bidang, kemudian dia ada secondary punya kelayakan iaitu kelayakan ikhtisas. Kan? So number one requirement untuk tenaga pengajar kolej vocational adalah kelayakan akademik dalam bidang. Terima kasih Cikgu Jamal. Baik, ada soalan lain daripada audiens? Saya tengok ramai juga dari rakan-rakan kita dari kalangan cikgu-cikgu sekolah yang menyertai kita pada petang ini ya. Mungkin ada soalan nak bertanya. Okey. Pada ruangan chat juga telah dikongsikan pautan kehadiran hari ini. Jadi bolehlah klik link itu dan mengisikan maklumat untuk sijil kehadiran pada hari ini ya, e-sijil. Jangan lupa ya untuk melengkapkan link ini ya untuk mendapatkan e-sijil kehadiran pada hari ini ya. Halo, Dr. Adi. Ya, saya. Ya, Ya, TS Dr. Romi. Ya, sila. okey. Ada soalan ke? Ini bukan soalan, sedikit respon lah berkaitan guru DKV ni dalam 2 minggu lepas, okey. Ni mungkin boleh membantu untuk soalan yang doktor tanya pada yang menyampaikan ni tadilah Cikgu Jamal. Cikgu Jamal, alright. Kami di IPG Teknik, okay, saya daripada IPG ya. Ada lawatan daripada Presiden Majlis Pengarah KV bersama dengan dia punya tim lah, seramai 10 orang yang terdiri daripada, sebab di KV ni dia pengarah KV ni setiap zon dia ada penyelaras. Okey. Betul. Termasuklah penyelaras zon selatan, zon tengah, zon utara dan sebagainya. Jadi kalau ikut memang ada request lah daripada Majlis Pengarah Majlis Pengarah KV supaya IPG Teknik melatih balik. Okey? Melatih balik bakal guru-guru KV ni. Sebenarnya kita di IPG Teknik, Dr. Hadi ni pun daripada IPG Teknik dulu ni Yeah. Kita dah di 2017 sebenarnya kita dah bentang paper dekat IPRD tapi pihak IPRD menyatakan guru-guru KV dilatih oleh sebab guru KV ni guru sekolah menengah KV kita kategorikan sekolah menengah, dilatih oleh universiti. Okey. IPG melatih guru-guru sekolah rendah. Okey. Tapi apa yang kami bincangkan pada masa itu, okey, masa paper itu diangkat, okey, macam itu telah dikatakan sebagai satu nak kata dasar pun tak juga tapi itulah yang dinyatakan oleh pihak IPRD. Tapi walau bagaimanapun pada perjumpaan 2 minggu lepas dengan 10 pengarah KV yang mereka request supaya IPG Teknik melatih balik dan kita minta BPL TV BPL TV angkat kertas kerja ataupun apa saja paper cadangan, sebab kami pernah dulu di peringkat IPG Teknik yang angkat cadangan tersebut, tapi pihak IPGM menyatakan biarlah pihak BPL TV yang angkat. Jadi daripada pertemuan itu hari kita harapkan mungkin Cikgu Jamal boleh main peranan juga di sini, selaku pihak pengurusan di KV untuk sama-sama Majlis Pengarah KV itu angkat paper tu balik. Kami di IPG Teknik bersedia saja. Saya sendiri pun lepasan daripada mata perguruan teknik dan dulu mengajar di sekolah vocational Krian bersama dengan Dr. Hadi tu, dia vocational Ampangan.
Tapi masa tu belum jadi KV. Jadi saya di IPG Teknik ni kami menunggulah, menunggu. Kalau katakan ada budak-budak KV ni berminat nak jadi guru yang kami rasa dah cukup mahir, hanya nak bagi konten pada segi pedagogi sahaja. Jadi mungkin platform begini kita boleh bincang dan sebagainya. Jadi diharapkan majlis pengarah KV tersebut dapat membuat satu kertas cadangan untuk diangkat supaya pihak IPG boleh menerima untuk kita latih sebagai guru-guru KB. Alright? Itu sahaja yang bukan soalan tu tadi, itu mungkin sedikit respon. Sebab saya mengikuti Zoom ni daripada awal satu perkongsian yang sangat baik. Alright, terima kasih. Okay, Terima terima kasih, kasih Dr. Dr. Romi. Romi. Terima kasih. Saya respon sikit lah pada apa Dr. Romi sebut tadi. Saya pun aware jugalah ada kumpulan pengarah-pengarah KV ada melawat ke IPG kan. Cuma saya tak tahu konten dia. Tapi daripada apa yang TS Dr. Romi sebutkan tadi tu, saya rasa itu satu yang baik lah kan. Sebab kita tahu daripada dulu maktab perguruan teknik ni memang sesuai lah untuk bekalkan tenaga pengajar kan. Walau bagaimanapun macam saya cakap tadi, keperluan dah berubah, tapi apa cadangan majlis pengetua-pengetua yang dibincangkan di maktab perguruan teknik itu ada satu perkara yang baik. Okay, dan macam Cik Dr. Rumi katalah, insyaAllah saya ni penyampai je lah, sebab saya pun pelaksana juga macam tuan-tuan dan perempuan. Tapi itulah, setakat ni saya pun banyak juga terlibat dengan mesyuarat-mesyuarat dengan BPL TV. InsyaAllah kiranya peluang tu ada, saya akan sampaikanlah apa yang Cik Dr. Romi cadangkan tadi. Dr. Romi masih lagi di talian tak ada dah. Ada lagi tu tadi nampak lagi nama dia Cik Dr. Romi masih ada lagi tu. Okay, tak apalah. Sementara tu mungkin kita boleh buka satu soal atau dua soalan lagi kepada rakan-rakan ataupun pandangan macam Dr. Romi tadi. Ada, saya masih ada di talian. Mungkin Dr. Romi boleh ceritakan sedikit dia punya keadaan di IPG Teknik tu dari segi tenaga pengajarnya, dari segi mesin-mesin peralatan yang ada, yang mungkin boleh menggambarkan kesediaan di peringkat IPG Teknik itu sendiri untuk melatih bakal-bakal guru teknik vocational. Boleh. Okey, dia bila sebenarnya kami di IPG Teknik ni dah lama bersedia Malahan kurikulum dia pun dah siap dia tadi Kalau tadi dulu 2017 yang kita nak angkat tu, kita dah sediakan kurikulum dinamakan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dalam kurungan vocational. PISMP V. Okey. Yang mana selarilah dengan budak-budak IPG yang kita latih ni, PISMP. Tapi dia ada ada tambahan vocational di dalam kurungan. Okey, itu satu. Yang kedua, mesin-mesin, sebagai contoh kita ada sama yang bengkel-bengkel yang berada di KB kita ada bidang otomotif kita ada bidang kimpalan, kita ada bidang elektrik, elektronik, aircon, binaan bangunan dan termasuk juga bidang-bidang hospitality. Kita ada 3 bengkel hospitality, itu masakan, jahitan, dengan untuk kalau pramusaji ni kita ada mock restaurant juga. Dan kita ada juga smart greenhouse ataupun kita panggil rumah hijau. Itu di peringkat bengkel lah. Tapi kita juga ada satu mock office. Bermaksud di sini, kalau di KV ada bidang perdagangan, ada bidang hospitality, ada bidang mechanical, electrical, ada bidang civil. Sama dengan di IPG Teknik. Sebab kita punya structure macam tu. Ada 6 unit di IPG Teknik di bawah Jabatan Pendidikan Teknik dan Vocational. Okey. Dan kita ada 23 pensyarah dalam bidang teknik dan vocational. Cuma bengkel-bengkel itu memang keadaannya memang luas, tapi mesinnya agak obsolete sedikit sebab mesin daripada Maktab Perguruan Teknik Ceras kita bawa ke IPG Teknik Ceras. Dan 2 hari lepas saya baru berjumpa ada kebetulan berbincang juga dengan Presiden Alumni Maktab Perguruan Teknik, Dr. Tajul. Dan dia bercakap kalau katakan perkara itu nanti berlaku,
Saya minta pandangan dia. Dia kata apa nama ni, dari masa ke semasa mohon untuk buat apa nama ni, pada segi penambahan peralatan dan mesin. Tapi nak bagi jadi apa saja dahulu untuk program ni. Once kalau jadi, baru kita ada justifikasi untuk memohon peralatan baru. Okey? Macam Kimpalan, saya ada 24 bay. Okey, ada Smau, ada Jitau, ada apa nama ni? Ada Fekau, kita ada semua bidang, semua sebiji macam di KV. Begitu juga mesin shop, tapi mesin shop ni kebanyakan mesin yang konvensional lah. Bagi contoh lead mesin. Kalau ada CNC itu pun sebab tidak digunakan dia dah rosak. Bermaksud daripada segi persediaan tenaga pengajar, pada persediaan peralatan tu ada kurang sedikit, tapi persediaan tenaga pengajar kami ada. Dan sebenarnya kita dah melatih, walaupun tak ada program untuk budak KV, kita nak latih jadi guru, tapi kita membantu BPLTV pada segi mempersijilkan guru-guru KV pada segi sijil kemahiran Malaysia. Kalau ikut data saya, 1146 guru KV kita dah persijilkan tahap 3 hingga 5. Tahap 3 hingga 5. Setiap tahun BPTV turunkan bajet, banyak juga bajetnya, banyak juga, hampir kadang-kadang ada kohort tertentu sampai 1.3 juta, 1.3 juta untuk latih 300 guru KV. Yang itu kita buat secara PPT, single tier secara PPT. Bermaksud ni menjawab balik persoalan Dr. Hadi tadi, kami di IPG Teknik bersedia dengan tenaga pengajar, cuma tenaga pengajar ini perlu ditambah dari masa ke semasa lah, sebab akan ada beberapa pensyarah di IPG Teknik ini akan pencen. Okay, sebagai contoh, pensyarah auto, Encik Ali akan pencen bulan 1 ni. Tapi kita boleh carilah. Kita akan cari pensyarah-pensyarah apa nama ni yang cukup syaratnya untuk masuk ke IPG, terutama pensyarah daripada KB tersebut. Okey, itu saja Dr. Hadi. Panjang lebar pula saya menjawab. Info yang bagus tu. Maklumat yang bagus. Ya. Okey, kita buka satu lagi soalan pada rakan-rakan yang lain yang ada di talian pada masa sama bolehlah mengisi link kehadiran itu. Okey. Inilah kita dah sampai penghujung dah sebenarnya masa kita ni. Saya nak beri peluang sekali lagi kepada Cikgu Jamal Yusofi untuk membuat rumusan terhadap apa yang kita bincangkan pada petang ini. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Dr. Hadi. Okey, sebagai rumusan sesi kita hari ini, sistem kolej vocational Kementerian Pendidikan Malaysia ni ada merupakan salah satu option yang baik bagi anak-anak kita untuk memastikan masa depan mereka di dunia pekerjaan adalah relevan dan juga ada harapan saya lah dengan sesi penyampaian saya ni, semua yang mendengar dan menonton sesi ini lebih faham tentang apa sebenarnya ditawarkan oleh kolej vocational ni dan bagaimanakah kelebihan-kelebihan yang diterangkan sebentar tadi dapat membantu generasi yang akan datang untuk kekal relevan dalam dunia pekerjaan. Okey, so dengan itu sekali lagi sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak IPG atas kesudian untuk menjemput saya untuk berkongsi berkenaan dengan sistem kolej vocational ni. Okey, harapan saya ialah semoga lepas ni kita dapat berkolaborasi lagi lah untuk kandungan-kandungan yang lain, insyaAllah. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Cikgu Jamal Yusofi bin Abdul Rahman dari Kolej Vocational Kuala Selangor ya. Ya, betul. Okay. Di atas perkongsian yang amat menarik pada petang ini yang dapat memberikan kita pengetahuan yang lebih jelas lagi, idea Semoga apa yang dikongsikan tadi kita dapat manfaatkan, sebarkan seterusnya kepada rakan-rakan dan juga anak didik kita dan kepada sidang penonton, audiens semua yang bersama-sama dengan kita dari awal sehingga akhir, saya ucapkan
Terima kasih ya di atas kesudian bersama-sama dengan apa nama kita ya dari awal hingga ke penghujung rancangan lah ya. Dan saya minta jangan lupa tolong isikan link kehadiran sebagai apa nama untuk kita mendapatkan e-sijil ya, dan e-sijil itu boleh digunakan untuk SPL, KPM lah ya. Yang kita sekarang ni kita sedang mengumpul mata kita tu ya, boleh gunakan ya. Baiklah ya. Uh, apa nama kita pun dah sampai ke hujung ni ya. Sampai diharapkan kita jumpa lagi ya pada masa akan datang. Kepada Jamal Yusof ya, terima kasih sekali lagi, terima kasih Daun Keladi ya, insya-Allah ya. InsyaAllah, sama-sama. Peluang kita akan apa nama bekerjasama lagi ya. Kita cari jalan untuk sediakan peluang lagi untuk kita dapatkan input-input daripada rakan-rakan kita ya di luar IPG ya, khususnya dari College Vocational ya. Jadi setakat ini dulu untuk CDL Cluster IPG siri yang ke-37 pada hari ini. Ya, sampai kita jumpa lagi insya-Allah pada minggu depan pada hari yang sama, waktu yang sama ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima Waalaikumsalam. kasih. Okay. Ya, Okay, terima kasih. Assalamualaikum. okay. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih.